memang saya dah rancang lama sangat benda ni. Memang saya nak sangat duit tu. Sebenarnya saya ada hutang kawan saya. Oh, ada hutang kawan. Jujur ni. Saya nak bayar balik duit dia. Itu je. Assalamualaikum dan hai. Anda bersama saya Hakim Samad dalam segmen komentar untuk Suara Merdeka, dan di sebelah saya adalah Camelia Hussein. Dan hari ini kami akan bercakap tentang topik e-tunai belia rahmah kerana difahamkan dalam Twitter, TikTok dan lain-lain platform media sosial, boleh dikatakan ramai pelajar hari ini meminta, menunggu dan tak sabar-sabar bila nak dapat e-tunai belia ramah ini. Dan untuk bercakap tentang e-tunai belia ramah ini, kita biasanya akan bertanya dulu, sebenarnya apa masalah yang selalunya dihadapi oleh pelajar yang mungkin ada orang luar tak berapa faham. Jadi mungkin Camilla boleh ceritakan sedikit kepada saya, kami dan juga penonton. Okey, bagi pelajar lah kan, macam saya ni, pasal bil sewa rumah selalunya memang nak kena fikirlah bab tu. Sebab yelah, nak fikir bil air, bil elektrik, semua bil nak bayar sewa bulanan kan. Itu kalau sebulan ni biasa berapa diperuntukkan untuk rumah saja tu, sewa semua tu? Itu kalau untuk pelajar yang share, yang berkongsi. Berkongsi mungkin tak adalah terlalu mahal kan. Dalam 500 ke 1K macam tu. Harga standard lah. Harga standard sekarang lah 500. Walaupun share pun tetap boleh katakan, kalau tak salah saya lah, kalau zaman sekarang ni dapat settle bil air, wifi, sewa rumah 200 tu magic lah. Sangat magic. Jadi selain daripada orang kata masalah pelajar nak kena dapatkan duit untuk bayar sewa rumah, bil air, elektrik, Unify, internet kan. Jadi apa lagi masalah-masalah yang sebenarnya benda ni normal tapi masih lagi dialami oleh pelajar-pelajar ini? Pengangkutan. Kita nak bergerak ke sana ke sini, nak pergi ke apa. Tapi kan ada bas. Ya, memang kalau tak sempat naik bas, kena naik Grab. Cerita dia kalau kos lagi kat situ. Cerita dia kalau tak sempat naik bas lah. Jadi kalau naik Grab lepas tu kalau yang ada kereta sendiri pun tetap kena isi minyak. Betul juga. Tak? Betul juga tu kan. Sama juga macam naik public transport. Banyak kos kat situ sebenarnya. Jadi kalau cerita pasal, kalaulah katakan pelajar tu isi minyak kereta sekalipun, kalau kereta mungkin mak ayah bagi sekalipun, nak tak nak mungkin sekali keluar nak kena isi RM20 untuk pastikan. RM20 sama juga harga Grab, betul tak? Dia lagi-lagi kalau kena kat KL kelas pagi, sangkut jam, lagi nak kena standby lebih sikit tu. Jadi boleh dikatakan cerita pasal rumah, kereta apa semua ni, dan mungkin Camelia sebagai pelajar ada harapan yang bagaimana Camelia nak sebenarnya? Harapan macam kita orang pelajar ni tak minta lebih pun. Cukup ada yang faham, ada yang peduli, yang dapat selesaikan masalah pelajar ni sebenarnya. Dan macam dikatakan, memang kerajaan pun dah umumkan, Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah umumkan yang memang pada Jun ni akan diberikan setiap pelajar ni, tak kira berapa umur lah, daripada 18 ke 20 ke 40 tahun sekali kan, asalkan belajar dan layak, mereka ni akan terima, termasuk Camelia lah, akan terima RM200 daripada e-tunai belia ramah tu. Jadi bagaimana orang kata pandangan, solusi tentang keprihatinan kerajaan tentang perkara ni? Saya secara peribadi, saya lihat inisiatif oleh Kementerian Kewangan. Menerusi e-belia rahmah ni misalnya boleh bantu pelajar bernafas balik lah. Memang yalah, walaupun itulah apa orang cakap, harapan kita lah. Kalau ada tu memang bersyukur sangat. Sebab walaupun nilai dia orang kata 200, sebenarnya cukup besar untuk pelajar yang belum bekerja. Betul. Jadi 200 tu kita boleh sebenarnya macam-macam jugalah. Walaupun mungkin segelintir pihak kata alah 200 je pun, sikit je. Tapi yang ni bagi orang tak faham, susah kita. Betul. Boleh macam top up kita punya
makanan bulanan ke, untuk duit poket kita ke, macam itulah. Baik. Kalau ada harapan tu. Jadi katakanlah Camellia kan, tiba-tiba dalam seminggu dua lagi kerajaan menerusi Kementerian Kewangan dah masukkan RM200 duit e-tunai Beli Ramah ni dalam akaun kan, dalam e-wallet. Jadi apa antara perkara-perkara penting yang pertama yang Camellia dah rancang untuk gunakan dengan bajet ni? Apa yang saya rancang memang saya dah rancang lama sangat benda ni. Memang saya nak sangat duit tu. Sebenarnya saya ada hutang kawan saya. Ada hutang kawan. Jujur ni. Saya nak bayar balik duit dia. Itu je. Alhamdulillah. Jadi kepada kawan-kawan Camellia, jangan risau. Camellia bukan tikam belakang. Jujur punya orang. Jadi saya bukan dalam Okey, jadi selain daripada cadang bayar hutang itu for sure kan. Hutang wajib dibayar. Jadi lain-lain selain daripada penggunaan untuk bayar hutang tu. Okey, kalau ada lebih lah, boleh lah top up lah makanan kita, makanan untuk bulanan. Maggi lah. Maggi lah. Tu confirm lah. Maggi, apa lagi? Apa, nak bayar bil, kalau ada lah kat situ boleh top up sikit-sikit. Sikit lah, insyaAllah. Baik, jadi itulah dia sedikit perkongsian daripada Camellia tentang dirinya menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar di Universiti Tempatan dalam Kuala Lumpur ini kan, menghadapi kesusahan dan sebagainya. Dan Camellia antara salah seorang seperti ribuan lagi pelajar-pelajar lain di luar sana. Tetapi cerita kita pada hari ini tentang e-tunai Beli Ramah bukan hanya tentang Camellia saja. Akan ada satu orang lagi pelajar lain. Dan untuk tahu apakah ceritanya, tunggu selepas ini. Bersama saya sekali lagi, Hakim Samad untuk segmen komentar di Suara Merdeka. Dan seperti yang saya janjikan untuk bercakap tentang e-tunai Beli Ramah. Kali ini saya bawakan seorang jejaka yang kacak bergaya gitu. Namanya Fakri. Jadi Fakri, selamat datang ke studio kami. Thank you Hakim. Fakri, sebenarnya kan sebelum kita mulakan perbualan ni kan, saya lihat awak ni atas bawah, awak ni student art management ke apa ni? Sepatutnya macam tu. Tapi bukan rezeki, saya masuk IB, International Business Management. Betul dia. International Business Management betul. Lepas ni bolehlah uruskan komisi saya kat luar. Boleh. Nanti PM. Baik, jadi kita nak bercakap tentang e-tunai Beli Ramah, di mana kita tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ada umumkan baru-baru ini bahawa untuk pelajar jangan risau. Jangan risau kerana bantuan sekitar bernilai RM200 akan sampai juga dalam bulan Jun ini. Jadi sebelum kita mengupas tentang perkara itu, keseronokan itu, jadi mungkin Fakri boleh kongsikan kepada kami, kepada penonton, sebagai seorang pelajar lah, realitinya apa sebenarnya masalah-masalah yang sering dihadapi mungkin oleh Fakri sendiri, kawan-kawan ke atau orang lain. Kalau bagi saya sendirilah, saya ni suka makan. So benda paling first kali bagi saya adalah makanan. Bab makanan perlu diambil kira. Sebab makan kat luar mahal. Makan mahal. Sometimes ada yang bagi, tapi takkanlah sampai bila kita nak marah kat orang. Macam sekarang ni kalau ikutkan purata lah Fakri makan bukit waktu malam lah, berapa kos yang terpaksa dibelanjakan bila makan kat luar tu? Kalau kat luar lah kan, in KL biasanya RM10 paling kurang. RM10 lah. Tu sekali dengan ayah, tu pun TOI je. Jadi sebagai pelajar biasanya berapa nilai yang Fakri harap sebenarnya yang perlu pelajar spend lah untuk makan sajalah paling murah? Mungkin 5 ke 7, at least half lah daripada RM10 tu. Jadi mungkin kita boleh katakan belum ada lagi inisiatif yang kata cut the budget untuk makanan lah. Betul. Jadi mungkin perkara ni boleh kita sama-sama pertimbangkan untuk penonton. Mungkin ada penonton nak jadi YB ni kan, perlu ambil kira lah benda ni. Baik, jadi perut tu penting. Perut penting. Lagi pun kita kat Malaysia ni Fakri. Dekat Malaysia kat KL memang kata syurga makanan. Pergi mana-mana dia kata bukan susah makan, susah nak pilih makan apa. Susah nak pilih makan apa. Soalan makan mana? Susah nak jawab sebab banyak sangat sedap. Lagi KL, ceritalah dekat Bukit Bintang ke, dekat Gombak Setapak ke, Hatam Mas ke, mana-mana, PJ ke, semua tempat yang risau ada makanan. Tapi bagi pelajar, tak ada payah. Pisang. Jadi selain daripada orang kata masalah tentang
kekurangan duit untuk nak beli makanan yang sihat lah, sempurna pada setiap hari. Jadi ada tak perkara-perkara lain yang sebenarnya sebesikit dia macam mengganggu proses mungkin pembelajaran ke ada tak? Faham. I think maybe lah gadget. Kenapa dengan gadget tu? Maksud saya lebih fikir kepada bantuan bagi barangan lah, like buku ke laptop ke, sebab kadang-kadang ada student yang ada masalah laptop, tak ada laptop rosak, hard disk rosak, dan phone rosak, skrin pecah. Semua benda tu berkaitan dengan assignment and then kerja-kerja yang nak buat. Betul tak? Sebab saya selalu dengar cerita juga, bila masalah laptop rosak, kena contohlah dah siapkan thesis ke final year project kan, tiba-tiba yang masalah ni kan, lupa nak control S tu. Lupa nak control S, hilang habis. Kena pula macam dulu masalah dia semua simpan dekat contohnya Microsoft Word document. Tapi sekarang ni mungkin dah advance sikit lah, dah boleh untuk Google tu, dah ada Google Drive, Google Word. So masih selamat sikit lah, tetapi tak ada laptop, tak ada gadget, masih tak boleh nak tarik lah. And then sekarang Google Drive pun kena ada dia punya plan storage tu. Betul. Still kena bayar bulanan. Kalau nak pakai lebih 2 terabyte, bayar lagi. Pisang lagi. Jadi semua benda melibatkan kos lah. Sebab kita faham dulu macam pelajar dulu kita akan pakai hard disk, beli 2 tera semua. Dan kita fikir dengan adanya G Drive ni mungkin dah membantu, tapi kalau nak upgrade kena bayar juga. Kena bayar juga. Baik, jadi itu antara masalah-masalah yang orang kata mungkin dihadapi Fakri dan kawan-kawan seangkatan. Jadi dari segi solusi, harapan Fakri sebagai pelajar pada zaman ini, pada mungkin nak bercakap sesuatu pada Perdana Menteri kita ke, kepada Menteri Kewangan yang menguruskan bajet-bajet ni ke. Peluang. Ini peluang ni. Perdana Menteri InsyaAllah. InsyaAllah lah. Kami sebagai student mengharapkan bukan kecaknaan, dia macam concern lah daripada pihak kerajaan untuk bagi bantuan kepada pelajar. And then sebab kita orang memang memerlukan dana, at least kalau 200 tu I think banyak benda yang kita boleh buat. Sebab RM200 tu adalah satu amount yang sangat besar kepada pelajar. Jadi mungkin nak tanya sikit lah, sebab ada setengah individu dekat luar sana kata kan, alah kalau nak 200 pergilah buat kerja part time. Jadi mungkin komentar Fakri tentang dakwaan yang dilontarkan itu dari realiti pelajar sendiri, adakah ada masa nak pergi kerja ni buat part time ni? Yes, no doubt lah kalau buat kerja part time tu dapat duit, tapi masa kita ni bila dah jadi student, duit tak ada, masa tak ada. Yang tu pisang. Sebab assignment berlambak. Assignment yang masuk, kita nak spend time untuk assignment, untuk kerja khusus, untuk bla 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 kan. So bila masa kita nak buat kerja part time? Betul. Kena pula kalau assignment tu assignment berkumpulan. And last minute assignment. Habis. Sebab saya pun pernah jadi student dulu di Unima. So apa Unimas yang Fakri pernah alami ni, saya pernah lalui. Dan kata sama-sama, kata siapa yang bergelar pelajar IPT ke semua, InsyaAllah memahami. Dan culture ini boleh katakan berterusan. Tapi inilah macam pada pandangan saya lah kan, dengan adanya inisiatif itu naik boleh ramah daripada Kementerian Kewangan apa semua ni, daripada kerajaan ni, dia sebenarnya dia membantu lah sedikit. Betul. Membantu sedikit. Jadi mungkin daripada Fakri lah, Fakri melihat kawan-kawan Fakri sendirilah, ada tak yang macam terdesak, memerlukan, macam Fakri tengok muka dia pun dah tahu ini kena bagi bantuan ni. Ada bang. Kadang-kadang balik kelas muka masam je. Dah makan dah? Dah makan dah. Thank you tanya. Tapi bila kita tengok dia, sebenarnya kita tengok muka tak makan tau. Betul, boleh nampak. Lepas tu bila kita nak ajak, kita macam aku nak belanja dia, aku pun ada RM1 je dalam ni. Berapa sen je aku ada dalam dompet ni. So fikir macam mana. End up beli Maggi, share. Dia masak dalam heater ke masak dalam mangkuk biasa dia? Besen. Makan ramai-ramai. Dulu saya punya pengalaman, Maggi masak dalam heater. Heater survive. Ada masuk telur tak? Saya pernah
dalam heater, masukkan Maggi tau. Lepas tu masuk air, letak telur. Okey. Hangit dia punya heater. Betul. Jadi lepas ni insya-Allah dengan dapatnya RM200 daripada Itu Nebula Rahman ni, mungkin boleh makan Maggi dalam pinggan lah. Rasalah saya sekali. InsyaAllah. Baik, jadi itulah dia antara perkongsian daripada dua pelajar kita tentang kisah-kisah mereka yang saya rasa masing-masing mengalami kisah ini. Saya mengalami, Fakri mengalami, dan tadi Camelia pun mengalami, dan anda semua yang sedang menonton mungkin juga sedang mengalami atau telah pun melalui fasa ini. Jadi itu dia antara perkongsian daripada kami di Suara Merdeka untuk segmen komentar. Dan kepada anda di luar sana sedang menonton, mungkin ada isu-isu berbangkit, perkara-perkara yang ingin kita kupas, kita dedah, kongsi di sini, kongsi di ruang komen. Boleh PM kami, boleh DM kami, atau carilah nombor phone kami, call. Kita sembang-sembang tepi, kita bincangkan tentang apa-apa isu yang sebenarnya penting untuk diberi perhatian. Sebab bila bercakap tentang Itu Nebula Rahman ni, inisiatif kerajaan, ramai yang anggap benda ni berat. Sebenarnya simple je pun. Kerajaan nak bantu pelajar dapat duit, happy. Settle. Happy. Jadi itu dah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Bye. Bye.